Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan cikgu kita, Cikgu Hakim. Cikgu Hakim, ini saya pasti murid-murid sekarang ni dah tak sabar-sabar. Cikgu Hakim, jomlah kita sambung kelas kita. Silakan. Okey, baiklah. Nampak tak sabar. Tadi cikgu cepatlah cikgu cepatlah. Okey, Ya. marilah kita belajar ya. Okey. Tadi kita dah lihat faktor berlakunya jurang generasi. Sekarang kita nak melihat penting ke jurang generasi ni untuk kita dapatkannya. Penting atau tidak ni, murid semua? Ya. Okey, baiklah. Kita lihat. Okey. Menilai kepentingan merapatkan jurang generasi dalam keluarga. Okey. Okey, kepentingan merapatkan jurang generasi. Pertama, mengeratkan hubungan. Terutamanya dalam kalangan keluarga kita lah. Yap. Tak nak ada jurang. Tak nak ada perbezaan yang jauh. Betul. Biar dapat nampak selesa di situ. Ya. Okey, kedua, memudahkan komunikasi. Maksud memudahkan komunikasi, bila kita rapat dengan ahli keluarga kita, mudah untuk kita berinteraksi, meluahkan perasaan sekiranya ada permasalahan dan macam-macam lagi. Ya. Kemudian, yang ketiga, mengukuhkan institusi kekeluargaan. Bila semua main peranan dalam keluarga, jadi institusi keluarga itu menjadi lebih kukuh. Kita akan menjaga terutamanya dari segi kehormatan keluarga kita, martabat keluarga kita. Contohnya kalau kita nak melakukan perkara yang baik, kita akan rasa bangga. Ya. Okey, keluarga pun akan dapat nama. Tapi kalau kita nak melakukan contohnya perkara yang tidak baik, kita akan terfikir keluarga kita. Kalau saya buat begini, kesan buruk ni apa keluarga saya akan dapat. Jadi kita akan jaga nama baik keluarga kita. Sangat penting ya semua. Okey, seterusnya yang keempat adalah mewujudkan keluarga bahagia. Semua orang, semua insan, semua manusia inginkan keluarga yang bahagia. Tanyalah sesiapa sekalipun. Tak ada siapa pun kata tak nak keluarga bahagia. Semua nak keluarga bahagia. Nak hidup dalam keadaan tenang. Keluarga adalah nombor satu yang rapat dengan kita. Seterusnya, yang kelima, mengekalkan hubungan yang baik. Ini semestinya kita perlu mengekalkan hubungan baik sama kita dalam keluarga. Gaduh-gaduh tu cepat-cepatlah biasalah. Cepat-cepat bermaafan. Janganlah berpanjangan. Gaduh manja katakan. Tapi jangan diperbesarkan. Selesaikan secepat yang mungkin. Sebab kalau perkara ini dapat diselesaikan, dia akan merapatkan hubungan kekeluargaan kita. Okey, baik. Ini adalah kepentingan merapatkan jurang generasi. Ini adalah antaranya. Ada banyak lagi, Akmal, murid semua. Ini adalah salah satunya. Okey, baiklah. Okey, sekarang ni kita ambil contoh cerita. Apa dia cerita ni? Okey, baiklah. Kita lihat. Pelakonnya adalah seorang ayah, seorang ibu, adanya anak, ada atuknya dan cucunya situ. Oh, okey. Okey, baiklah kita lihat perbualan di antara ayah dan ibu di situ. Okey, baik kita lihat sini. Ayah, tidak sihat. Susah kita hendak jaga bila dia keluar nanti. Si ibu cakap apa? Tiada masalah, kita boleh jaga bersama. Oh, waktu ni dia kata ayah dia, kalau pangkat dengan cucu dia tu pangkat atuk lah. Dia kata si ayah ni takut. Si ayah ni takut tak dapat jaga atuk tu, atuk si cucu ni, ayah dia dengan baik. Betul. Jadi dia risau. Okey, kita lihat apa seterusnya. Dia buat begini kepada orang tuanya. Ini situasi seterusnya lah kan? Situasi seterusnya. Dia buat begini. Ni dah sampai rumah ni. Tadi dekat hospital, rumah sakit. Ni dah sampai rumah. Sampai rumah, dia asingkan, Akmal. Murid semua dia asingkan. Tak patut pelakon sedemikian. Lepas tu, kita lihat apa atuk tu berkata. Biar saya yang tolong cakap lah, silakan. Saya sedar saya tidak sihat, tetapi perlu ke saya diperlakukan sedemikian? Kesian atuk tu, luar hati dia. Kemudian, si ayah tu kata apa?
tenang keadaan apabila kita asingkan ayah. Ish. Kalau tidak, macam-macam berlaku seperti makanan berselerak, pecah cawan dan air tumpah. Oi. Tak patut Akmal. Saya tiba-tiba rasa panas lah, Rasa cikgu. panas, rasa marah. Rasa marah lah, sabar cikgu. Akmal. Nasib baik ni kartun, cikgu. Kalau betul-betul dah marah ni. Tak patut tindakan sedemikian ya. Ya. Okey, baiklah. Kita lihat seterusnya, situasi yang seterusnya. Okey. Okey, Akmal ambil satu, Aha. saya ambil satu. Okey, Ya. Akmal nak ambil mana? Saya jadi yang budak tu lah, cikgu. Okey, silakan Akmal. Okey, Ibu, nanti apabila saya sudah semakin dewasa, saya akan asingkan ibu dan ayah jauh dengan saya seperti yang ayah dan ibu lakukan kepada atuk. Boleh begitu ke, Ibu? Bolehkah begitu? Janganlah begitu, anak. Ibu sayang kamu. Tahu pun sayang kan, tapi geram pula. dia buat pada ayah dia macam tu. Emosi lah saya. Emosi kan. Ayah kita, Aha. ibu kita waktu kecil tak pernah pun macam tu. Yelah, Tapi bila kita dah besar, kalau kita lihat situasi, bukan kita lah. Bukan kita, harap kita minta dijauhkan lah. Amin. Kita lihat pada situasi ini, dia sebaliknya. Kita lihat situ, anak yang dah besar, dah jadi ibu dan ayah tadi, bersikap sedemikian memang tidak patut. Kenapa tidak patut? Okey, kita akan dengar. Baru nak jawab. Kita akan dengar apa jawapan anak murid kita. Ya. Apa yang tidak patut di situ? Ya. Okey, pengajaran yang boleh diambil berdasarkan kisah yang diceritakan tadi. Okey. Pelakonnya siapa? Akmal dan Cikgu Hakim. Okey. Okey, baiklah. Apa pengajaran yang boleh kita dapat, murid semua? Okey, kali ini tak payahlah kita angkat tangan. Ya. Kita bagi setiap seorang jawab. Silakan. Siapa nak mencuba terlebih dahulu? Angkat tangan. Angkat tangan juga. Siapa nak? Siapa? Okey, Chandra. Itu dia, Baby Chandra. Baby Chandra. Okey. Chandra Bhushan. Apa pengajaran yang boleh diambil daripada kisah yang berlaku tadi? Silakan Chandra. Baik, cikgu. Kita perlu menjaga emosi orang tua kerana usia orang tua itu ialah usia yang sangat-sangat sensitif. Okey, kita perlu menjaga emosi. hati ke emosi. Kita perlu jaga emosi orang tua. Ya, betul. Akmal, murid semua, apabila usia semakin meningkat, sensitif tu semakin meningkat. Betul. Emosi tu semakin menjadi-jadi. Yap. Jadi, kita sebagai anak perlu jaga perasaan mereka. Apa kita nak kata itu, apa perlakuan kita, perlulah jaga adabnya. Ya. Yap. Jadi, Chandra beri jawapan yang betul. Cikgu Hakim bagi Berapa? berapa hati nak bagi ni? Ya. 2 hati kepada Chandra. Chandra, saya akan letakkan 2 hati Dua kepada hati. Chandra. Okey, nampaknya Chandra sedang mendahului, cikgu. Chandra sedang mendahului yang lain. Ya. Okey, seterusnya cikgu, jom kita. Seterusnya, selepas Chandra, siapa murid kita nak mencuba? Angkat tangan. Okey, silakan Sai. Alright. Okey, cikgu. Kita jangan mengeluh semasa menjaga orang tua kita. Kerana masa kita kecil, mereka tidak menyesal untuk menjaga kita dengan lebih kasih sayang yang tidak terhingga. Jawapannya ada contoh, ada huraian. Ada 10, nilai murni 10 hati saya bagi. 10 hati. Dah nak 10 lagi. Tapi tak cukup. Jadi cikgu bagi 2 hati kepada Sai. Kenapa cikgu bagi 2 hati? Pertama, Sai dapat beri contoh, dapat beri penerangan yang mana ibu bapa kita semasa kecil tidak pernah mengeluh, malah memberi kasih sayang sepenuhnya pada kita. Dan bila kita besar, sepatutnya kita membalas lebih-lebih lagi. Bukanlah kita membalas di sebaliknya. Seperti mana yang berlaku situasi tadi. Okey. Okey, baik. terima kasih Sai dan juga Chandra. Okey. Tinggal lagi 2 orang. Yup. Okey, siapa lagi hendak mencuba memberi pengajaran daripada situasi tadi? Silakan. Angkat tangan. Itu dia. Okey. Wan. Silakan. Wan. Okey, kita jangan lupa akan jasa ibu bapa kita yang banyak berkorban kepada kita sewaktu kita kecil. Jadi bila kita sudah besar, kita janganlah jadi macam seperti kacang lupakan kulit. Hui, jawapan dia yang ini di luar kotak, cikgu. Di luar kotak. Ya. Kacang yang lupa kulit. Betul Betul, cikgu. Saya suka dengan jawapannya.
mereka hantar kita sekolah, mereka didik kita sebaiknya. Betul. Sampai masanya kita membalas jasa baik mereka, berikan kejayaan pada mereka, berikan senyuman pada mereka. Jadi Wan dapat beri jawapan yang tepat dan dapat menghuraikan siap bagi pepatah hari. Jadi berapa hati nak bagi ni? Ya, saya tak naklah jadi kacang tersebut. Yang melupakan kulit saya bagi 2 cikgu. Sama dengan Cikgu Hakim. 2 hati kepada Wan. Wah. Okey, seterusnya cikgu. Tinggal seorang dia lagi. Tinggal seorang lagi. Siapa tu? Tinggal tu. Sofia. Sofia. Okey. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita tadi? Silakan. Okey cikgu, kita perlu menunjukkan contoh kepribadian yang baik kepada generasi muda. Kerana jika kita buat benda yang tidak baik, berkemungkinan mereka akan membuat perkara yang sama kepada kita pada masa hadapan. Ya, betul. Melihat pada situasi tadi, si anak tu melihat contoh sikap mak ayah dia terhadap layanan kepada atuknya. Bagaimana? Jadi anak tu kata, dah besar nanti saya akan buat begitu kepada ibu. Jadi tidak heran. Sebab tu kita perlu tunjuk contoh yang baik depan anak-anak kita. Jangan tunjuk negatif-negatif ni. Okey. Jadi, berapa hati nak beri ni? 2 cikgu. 2 hati kepada rakan kita Sofia. Wah, itu dia. Janganlah sampai orang kata apa tau cikgu. Jangan sampai orang kata ketam mengajak anaknya berjalan. Ya, betul. Akmal, murid semua. Anak-anak murid kita dapat beri jawapan yang bernas. Tambah lagi hati ke? Dah tambah, cukup tu. Okey. Kata keluar daripada whiteboard tu nanti. Oh, iyalah. Okey, jadi kita dah melihat, kita dah mengetahui kepentingan jurang generasi ini. Kalau tak diendahkan, tak diberi keutamaan, kita abaikan kepentingan ini, kita boleh lihat apa yang berlaku seperti mana kawan-kawan kita bagi tahu tadi. Betul. Jadi, perlu jaga jurang generasi ini sebaik-baiknya. Begitulah, Akmal. Ya, terutamanya kepada kedua ibu bapa kita kan cikgu, supaya mereka tidak terasa tersisih dengan anak-anak. Okey, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kembali lagi dalam Menengah Rendah.